Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Laisri bin Bosama, nombor kad matriks 0310091202550001. Salam sejahtera kepada Madam Kativa Dewi, iaitu pensyarah subjek saya. Tajuk saya pada hari ini ialah kegiatan manusia yang menyebabkan kepupusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Antara kegiatan yang kita boleh lihat ialah pembalakan. Pembalakan ialah bertujuan mendapatkan kayu balak seperti cengal, meranti dan keruing. Kemusnahan hutan juga berlaku jika tidak terkawal. Tumbuhan hijau dan hidupan liar pupus akibat kehilangan habitat. Seperti yang kita boleh lihat di Sabah sendiri, telah banyak pembalakan haram yang berlaku. Seterusnya, pertanian. Membuka ladang kemusnahan alam, habitat, flora dan fauna. Seperti contoh, pembukaan ladang kelapa sawit di Datu Sabah telah menyebabkan banyak hidupan liar yang telah pupus di sana, ya. Seterusnya, penggunaan baja kimia dan racun serangga penerokaan hutan bertujuan untuk pertanian dan pembangunan telah memusnahkan sumber hutan berharga seperti kayu belian dan tualang. Seterusnya ialah perlombongan. Ia telah menyebabkan kemusnahan habitat serta kepupusan flora dan fauna. Hakisan tanah menyebabkan kelodak yang mengalir ke dalam sungai dan seterusnya mengancam kehidupan akuatik. Sebagai contoh, perlombongan emas di Kuala Lipis Pahang dan perlombongan bauksit di Kota Tinggi Johor. Selain itu, pembinaan jaringan sistem pengangkutan. Biasanya, ia dibina merentasi kawasan hutan yang luas, memusnahkan kawasan hutan yang telah menjadi habitat tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Sebagai contoh, pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur (LPT) dan Lebuh Raya Pen Borneo yang baru-baru ini telah melepasi fasa pertama, kerana untuk Pen Borneo dia mempunyai 2 fasa. Cuma dalam tempoh pembinaan Lebuh Raya ini telah banyak habitat yang telah dimusnahkan, bukan saja daripada habitat tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kawasan-kawasan perumahan yang telah dibina sekian lama pun di sana telah dimusnahkan hanya kerana untuk pembinaan Lebuh Raya. Seterusnya, pemburuan haram. Antara punca utamanya ialah punca utama kepupusan spesies hidupan liar, bertujuan mendapatkan anggota badan yang bernilai seperti kulit, gading, sumbu dan tanduk. Antara contoh haiwan yang dilindungi undang-undang ialah harimau, gajah dan tenggiling. Ini pula antara merupakan ini antara punca kepupusan haiwan liar di Malaysia. Kegiatan ini juga berlaku berleluasa walaupun pihak berkuasa telah melakukan banyak usaha dalam membenteras dan membendung pemburuan haram ini. Seterusnya, punca kegiatan pemburuan haram di Malaysia kerana nilai dan harga pasaran yang tinggi bagi haiwan tertentu. Seterusnya, permintaan tinggi daripada luar negara terhadap anggota badan haiwan seperti kulit, gading, tanduk dan organ dalaman. Malaysia juga mempunyai hidupan liar yang berharga. Banyak hidupan liar yang berharga. Seperti yang kita lihat sekarang, harimau kita juga semakin berkurangan walaupun telah banyak inisiatif daripada Jabatan Perhutanan untuk membiakkan lagi spesies harimau ni. Cuma yang saya telah lihat, spesies badak sumbu Sumatera kita telah pupus 100%. Mungkin tidak akan dijumpa di mana-mana lagi. Seterusnya, pembinaan empangan. Dia telah menenggelamkan kawasan hutan dalam skala yang besar. Habitat flora dan fauna habitat flora dan fauna telah musnah kerana ditenggelami air. Perubahan kuantiti air
telah menyebabkan kepupusan beberapa spesies kehidupan akuatik, contohnya ikan air tawar seperti kelah dan tengilan. Empangan temenggor di Perak juga telah menghalang laluan migrasi tuntung dan ikan air tawar dan seterusnya mengganggu tabiat pergerakan dan pembiakan. Sebenarnya ikan ni dia telah semula jadi mempunyai laluan sendiri, tetapi akibat pembinaan empangan ini, laluan ikan tu telah lari akibat ni. Jadi untuk pembiakan ikan tu mungkin akan jadi semakin lambat kerana dia ikan tersebut mungkin akan mencari laluan yang baru. Okey, akibatnya bilangan ikan air tawar seperti terubuk di Sungai Perak semakin berkurangan. Seterusnya, kesan pembinaan empangan Tiga Gaung. Keluasan kawasan hutan merosot kira-kira 10% dan telah menyebabkan kehilangan habitat flora dan fauna. Hidupan akuatik juga terjejas disebabkan perubahan suhu air dan aliran sungai. Ikan lumba-lumba baiju ataupun nama saintifiknya Lepotis vesilifer di Sungai Yangtze dikatakan pupus. Ikan sturgeon Yangtze juga kini diancam kepupusan. Pembinaan lebuh raya di Brazil juga antara contoh-contoh ni ya. Lebuh raya Trans-Amazon dirancang melintasi hutan Amazon di Brazil. Pembinaan bermula daripada tahun 1970 tetapi diberhentikan pada 1974 akibat bentuk buka bumi yang menyukarkan pembinaannya. Kesannya, kemusnahan kawasan hutan yang sangat banyak. Penerokan hutan secara haram meningkat di sepanjang laluan lebuh raya. Lebuh raya juga menjadi laluan mudah untuk pemburu haram masuk ke dalam hutan Amazon. Antara cabaran mengekalkan kelestarian alam sekitar ialah pendekatan alam pendidikan, iaitu gaya hidup masyarakat kini yang lebih mementingkan kebendaan. Seterusnya, sistem pendidikan yang tidak menekankan kepentingan kelestarian alam sekitar. Seterusnya, masalah pentadbiran, kurangnya pemantauan daripada penguatkuasa dan pihak yang dipertanggungjawabkan, isu pemasaran kewangan dan pertambahan bidang kuasa. Seterusnya, segelintir daripada pihak yang tidak bertanggungjawab yang tidak menjalankan tugas sepenuhnya. Seterusnya, sikap individu atau organisasi yang tidak bertanggungjawab. Kurangnya dan tiada kesedaran sivik dalam diri individu, pembuangan sisa toksik, sisa pepejal dan asap yang tidak terkawal. Kelebihan dalam menjaga alam sekitar pula, habitat flora dan fauna terpelihara, ekosistem menjadi lebih stabil, kesihatan manusia terjamin, menarik kedatangan pelancong, menjamin bekalan sumber alam demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Ini adalah merupakan contoh inisiatif yang telah dilakukan oleh Negeri Pahang, iaitu Tengku Hasanal Alam Shah menyempurnakan aktiviti menanam pokok sebagai gimik perasmian pemeliharaan ekosistem zon penampan TNB dan MBK di Pantai Cendur Kuantan, Pahang pada Isnin. Ini merupakan artikel yang telah dikeluarkan oleh Berita Harian. Seperti yang kita boleh lihat juga, pemangku Raja Pahang iaitu Tengku Hasanal telah menyokong inisiatif daripada pihak TNB dan MBK untuk membanyakkan lagi sumber-sumber alam sekitar seperti pokok, iaitu antara contohnya ialah aktiviti penanaman pokok inilah. Dan seterusnya, itu ialah set terakhir. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.